Tuan-tuan sekalian, saya nak mukaddimahkan dengan sama-sama kita meneliti suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Tuan-tuan perhati betul-betul hadis ni dan teliti sungguh-sungguh apa yang disebut oleh Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, "Innaha sata'ti 'alan nasi sanawatin khadda'ah. Yusaddaqu fiha al-kazib wa yukazzabu fiha al-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yakhunu fiha al-amin wa yuntiqu fiha ar-ruwaybidah." Qila wa ma ar-ruwaybidah ya Rasulullah? Qala as-safih yatakallamu fi amril 'ammah. Maksudnya, sesungguhnya akan datang pada kamu tahun-tahun yang dipenuhi dengan pembohongan-pembohongan, di mana para pendusta dipercayai, sedangkan orang yang jujur tidak diyakini, tidak dipercayai. Pengkhianat akan diberi amanah, sedangkan orang yang amanah dituduh pengkhianat. Pada masa itu akan muncullah ruwaybidah. Lalu sahabat bertanya, siapakah ruwaybidah wahai Rasulullah? Jawab baginda, orang yang tidak mengetahui sesuatu perkara dengan pasti, membicarakan urusan orang ramai. Tuan-tuan sekalian, apa yang Nabi sebut tidak berlaku zaman baginda. Baginda menjelaskan akan berlaku. Benda tu berlaku. Berlaku tak zaman kita? Dia berlaku zaman kita. Saya kadang-kadang bila mendengar sahabat-sahabat saya dalam ucapan tadi, kemana sebenar negara kita? Bolehkah kita lantik pembohong menjadi Perdana Menteri? Bukan bohong pada keluarga, bukan bohong pada anak isteri, bohong pada rakyat Malaysia. Tuan-tuan, di mana maruah kita? Dunia melihat seolah tak ada orang lain. Bohong, tipu hidup-hidup. Dan tak rasa apa-apa dengan penipuan dia. Mungkin sebelum pilihan raya, rakyat tak tahu pembohongan dia. Dan sekarang rakyat tahu. Dan itulah hikmahnya tuan-tuan di Rompin, di Tioman, di Padang Serai, menjadi referendum rakyat, apakah tuan-tuan setuju pembohong menerajui negara kita? Kalau pengundi Tuan Tiaman memilih Barisan Nasional, yang disebut tadi oleh sahabat saya, Datuk Saifuddin, undi BN, dapat PH. Undi PH, dapat sakau. Takkan tuan-tuan pengundi di Don Tioman, setelah jelas pembohongannya, penipuannya, pendustaannya, tuan-tuan nak pilih pembohong meneruji negara? Ini referendum rakyat yang mesti dibuat. Ya. Selamba dia bohong, tuan-tuan. Ya. Macam tak ada apa-apa. Ya. Bukan saja bohong, ada seorang tu imbalan bersumpah, wallahi wabillahi watallahi. Tuan-tuan bayangkan, dilanggar sumpah dia. Hujan. Biasa kalau nak menang, insya-Allah hujan berkat akan turun. Kita lihat bagaimana hari pertama mengadakan mesyuarat, menyerang individu, menyerang Tan Sri Mahyudin. Kononnya berlaku penyelewengan 600 bilion. Semalam dia serang Kementerian Dalam Sekitar, saya peribadi. Kononnya meluruskan projek sebanyak 7 bilion dan beliau isytiharkan, beliau batalkan projek itu. Tuan-tuan, projek tak lulus lagi, batal apa?
Projek tu tak lulus pun. Belum lulus lagi. Ini Perdana Menteri cakap, bukan JKK. Takkanlah Perdana Menteri nak cakap sesuatu, tak semak dulu, tak teliti dulu. Kita bila saya duduk di kementerian, tiap-tiap tahun, hujung tahun, orang Pantai Timur menunggu banjir. Tiap-tiap tahun. Sekali banjir, negara kerugian 6-7 bilion ringgit. Apa kita nak buat? Apakah sampai hujung tahun tunggu banjir? Hujung tahun tunggu banjir. Musim terhujuh tunggu banjir. Apa tindakan yang perlu kita buat? Kita kerajaan. Saya bincang dengan Yang Berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri. Kita bicarakan dengan kementerian yang ada. Kita mesti buat sesuatu dengan segera. Perdana Menteri mencari dana sebanyak 15 bilion. Semua projek yang tertangguh puluh tahun. Projek Tempatan Banjir bertahun-tahun tak dibuat. Mesti kita cari jalan segera. Projek ini belum pun dibagi mana-mana syarikat. Surat sujud terima tak beri satu pun lagi, tuan-tuan. Baru kita senarai projek yang menjadi keutamaan bagi menyelesaikan masalah banjir seluruh negara. Tahun lepas kita rugi 6 bilion, tuan-tuan, kerana banjir. Sebab itu, saya pelik bila beliau minta projek ini ditangguh, dibatalkan dulu, ditangguh dulu. Projek tak buat, tangguh apa, batal apa? Sama dengan Rapiji. Rapiji itu seorang lagi. Aku saman dia ni. Ya. Waktu kempen, dia tuduh saya kononnya lulus peruntukan sebanyak 2 bilion setelah parlimen dibubarkan. Mana ada, tuan-tuan? Tak ada sebarang kelulusan diberi pada mana-mana syarikat setelah parlimen dibubarkan. Dan saya dah minta peguam saya, kita file saman dan kita dah hantar. Kita akan saman, insya-Allah. Sebab itu, tuan sekalian, bila saya tengok renung balik, betul lah kerajaan yang ada ni, kerajaan, bukan kerajaan perpaduan, tapi kerajaan campuran, penyompak, campur penyamun, campur penyokong penyamun, campur penyokong sakau. Maka kerajaan ialah kerajaan campuran, perompak dan penyamun. Setuju tak? Jangan tuan-tuan sokong kerajaan campuran, perompak, penyamun ni. Tuan-tuan sekalian, mutakhir ni kita lihat dia menggelabah. Kerajaan yang ada ni tak tahu hala tuju. Sepatutnya bila dah jadi kerajaan, fokus tunaikan manifesto yang kamu janji pada rakyat. Bukan duduk bagi istihar. Ni di Tioman ada yang dapat geran tanah. Betul? Macam-macam. Tambahan feri turun 50%. Alhamdulillah, tak ada masalah. Ya. Kalau macam ni, pilihan raya setiap bulan bagi bagus. Ya. Tuan-tuan sekalian, sebab itu bagi kita tak nak kerajaan mi segera macam ini. Dah 3 penggal jadi wakil rakyat, bila rakyat desak, jangan hanya di Don Tioman lulus tanah. Seluruh Pahang rakyat 40-50 tahun tak dapat geran. Kalau boleh lulus di Don Tioman, kenapa tak lulus di Lipis, di Raup, di Jerantuk, di Bentuk, seluruh negeri Pahang? Apakah nak tunggu pilihan kecil lagi? Saya tak doa mati, tapi tuan-tuan sekalian, lu fikir sendirilah. Sebab musim ini memang pilihan kecil ni, bila parti Barisan Nasional, parti campuran kerajaan ni, dia terdesak, tuan-tuan. Bila terdesak ni, minta apa pun lulus. Sebab dia tengah terdesak. Musim ini, kalau tuan-tuan minta sungai, lulus. Ingat satu masa dulu ada seorang menteri bekas lah, dalam kempen pilihan raya dia di Sungai Siput. Dia sebut, kalau ini Barisan Nasional menang,
Kita akan buat lebuh raya besar-besar, jambatan panjang-panjang. Bangun seorang pakcik, jambatan apa YB? Kampung kami tak ada sungai. Kampung tak ada sungai. Dia kata apa dah? Tak apa, sungai kita gali kemudian. Kita nak kerajaan yang stabil. Kerajaan yang mampu hadapi dan kerajaan yang diyakini oleh rakyat untuk membina satu kerajaan yang bersih, yang tak ada rasuah. Ini yang kerajaan nak. Sebab itu saya kagum dengan anak muda, pengundi-pengundi muda. Mereka menunjukkan komitmen konsisten dalam sokongan insya-Allah seluruh negara bagi memberi mandat kepada Perikatan Nasional. Kenapa? Karena dia dah bosan dengan rasuah. Pemimpin sombong, ego. Pemimpin kaya diri sendiri, bongkak, takabur. Rakyat bukan nak tengok pemimpin jenis ini, berambus jenis macam ni. Setuju tak? Kita perlu pilih pemimpin yang bersih, yang takut pada Allah, yang ada nilai hari akhirat, ada nilai dosa pahala dalam lulus dalam tindakan. Bukan hanya pemimpin yang fikir banyak mana yang aku boleh sakau, banyak mana yang aku boleh sapu, banyak mana yang aku boleh bagi ketua bahagian kepada pimpinan parti-parti politik. Dia pertikai bila kita menang besar. Perikatan Nasional dapat duit mana? Kesian. Kesian dia. Tuan-tuan. Apa duk fikir? Akhir dia tengok tak boleh. Oh, dia kata ambil duit judi. Tuan-tuan, kita bila kita merintah, kita tusuk pusat judi di Kelantan, di Terengganu, di Kedah. Takkanlah yang kena tutup ni toke judi bagi duit kita untuk tutup tempat lain. Biarlah menasabah sikit. Orang tua-tua kata, kan nak tipu pun, biarlah cerdik. Dulu dituduh PAS dapat duit 10 juta daripada UMNO. Pahlawan UMNO bagi dia PAS untuk memampuskan UMNO. Kalau macam tu. Sebab dia sebut Ketua Pembangkang tadi geram juga gini. Saya ni baru tahu ni. Ni si Saifuddin punya kerja lah ni. Tuan-tuan sekalian, Pahang ini sebuah negeri yang paling besar. Saya sebut dalam sedi kempen apa yang kita nak buat. Kalau kita ambil alih, tapi tak apalah, mereka Allah Ta'ala bagi sedikit peringkat demi peringkat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang. Perancangan Allah perancangan terbaik. Kita menang Kelantan, Terengganu, Kedah, kita menang Perlis. Kita dah melangkah kaki kanan untuk memerintah Pahang, insya-Allah. Kita perlu menggaris hal tuju yang jelas. Kemana masa depan negara kita nak kita bina. Tidak mungkin kita boleh mendapat keadilan daripada pemimpin yang korup, yang rasuah, yang menyokong korupsi, yang menyokong rasuah. Kita hanya boleh mendapat keadilan daripada sistem yang adil, undang-undang yang adil, proses yang adil. Tidak mungkin kita dapat keadilan daripada sistem yang tidak adil atau proses undang-undang yang tidak adil. Tuan-tuan sekalian, demikian juga kalau kita nak harapkan kerajaan yang bersih, stabil. Siapa parti yang boleh membawa kestabilan kebersihan pada Malaysia? Perikatan Nasional. Siapa yang boleh tunai janji-janji? Perikatan Nasional. Takkan pembohong boleh tunai janji. Sebelum menang dah bohong. Lepas tu janji, tuan-tuan, kalau saya menang, saya akan turun harga minyak. Kita tengok, yang janji ni pembohong. Boleh percaya ke? Saya ulang balik. Tu yang mahal tu. Kita akan semak semua
Kita tengok. Harga barang, telur. Besok harga telur akan turun. Akan ada pengumuman tentang harga telur. Tapi kita tengok, ni pembohong cakap ni. Boleh percaya ke? Ya. Dan semua janji dia, tuan-tuan tengok gedung dia ni. Macam anak kita bohong lah, kita tengok dia. Tak. Sebab tengok sekali nampak bohong. Serius. Dunia melihat kita memilih pemimpin. Saya akui, sebelum pilihan raya pun rakyat Malaysia dah tolak UMNO Barisan Nasional, dah tolak PH. Itu dalam keadaan kita belum tahu dia nak bohong. Sekarang clear, jelas. Rakyat Rompen, pengundi di Tioman ini sangat penting. Tuan-tuan perlu hantar isyarat pada seluruh dunia, kami tolak pemimpin yang berbohong dengan rakyat. InsyaAllah, kita beriman dengan Allah Ta'ala. Kita memilih pemimpin dan kita letakkan calon terbaik kita. InsyaAllah, calon kita bukan hanya mewakili peribadi dalam Don Tioman sebenarnya. Dia juga menjadi jurucakap bagi membela nasib wanita seluruh Pahang. Sebab daripada 17 calon yang kita menang, semua laki-laki. Boleh laki-laki bela wanita, tak ada masalah. Tetapi tentulah kaum ibu, kaum wanita menginginkan pemimpin di kalangan kaum mereka untuk bela nasib mereka. Dan kita pengundi laki-laki, kita dokong calon kita supaya dia boleh jurucakap bagi membela nasib wanita seluruh Pahang, insya-Allah. Berat tanggungjawab dia. Sebab itu kita pilih dia, kan dia mampu melaksanakan tanggungjawab. InsyaAllah, akhir sekali saya nak ucap terima kasih banyak pada seluruh pemimpin, petugas parti, pekerja yang jauh datang semata-mata untuk meraihkan majlis kita. Dan insya-Allah, Dr. Saifuddin, Peja, kita janji dengan rakyat pengundi kita, insya-Allah kita akan datang sekali lagi di sini untuk meraihkan kemenangan kita, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala pemudahkan urusan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Perikatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.